Memang maksudnya dia bukan berhenti kerja tu sebab dia nak beralih kepada kerja yang lebih baik. Tetapi dia berhenti kerja tu, dia tak ada kerja sebab dia memang tak boleh dapat kerja. Yang memang tak boleh dimasuki oleh pekerja tempatan. Buruh lah. Tak boleh masuk ke memang orang kita tak nak masuk? Tak nak lah tu. Tak nak masuk. Pekerja tempatan, kita kena bayar 1,700 pada pekerja asing. Betul lah, itu yang diumumkan pun. Kita tak boleh discriminate dia sebab kita adalah member kepada International Labour Organisation. Kita berjaya menarik pelaburan asing. Tetapi pelaburan asing yang kita tarik itu adalah pelaburan asing yang mempunyai value yang rendah. Contohnya dia terlibat dalam proses manufacturing yang tidak begitu high technology. Lagi satu, competitiveness dari segi graduan itu sendiri, dia boleh bersaing atau tidak. Betul. Saya minta maaf cakap lah masa saya dekat dalam, bila saya bekerja dulu, saya pun salah seorang panel interview. Okay. Saya interview yang ada degree. Expectation saya macam ni. Keluar fresh graduate, minta jawatan manager. Apa ni? Loss. Betul. Kan? Berat. Dia orang ni sekarang lost. Ya, betul. Sebab dia orang terlalu banyak pilihan. Yes. Dalam kita pun kadang-kadang parent zaman sekarang ni pun ada silap dia. Sebab Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk segmen yang ketiga untuk Podcast Cerak episod yang ketujuh ni. Dan topik yang kita bincangkan adalah tentang kenapa rakyat Malaysia kena tahu pasal ekonomi. Dan segmen sebelum ni kami dah berhenti dekat satu topik yang saya tinggalkan kepada Tuan Nazri. Gaji minimum 1,700 tu cukup ke untuk rakyat Malaysia bertahan satu bulan punya kos hidup kan. Tapi sebelum nak pergi ke soalan tu, saya nak membawa sedikit statistik tentang kadar pengangguran di Malaysia kan. Saya ada buat kajian sikit. Rakyat kita ada 34 juta Malaysia kan. Tapi itu bukan yang saya nak highlightkan. Tapi yang saya nak highlightkan di sini adalah di kalangan rakyat Malaysia bulan Jun 2024 kadar pengangguran 563,300 orang. Maknanya banyak tu, hampir dekat setengah juta kadar pengangguran. Dan dalam masa yang sama saya tengok rakyat asing duduk dekat negara kita ni dekat 3.4 juta duduk dalam negara kita ni. Adakah disebabkan rakyat asing ni main melepak dekat negara kita ni menyebabkan rakyat Malaysia ni tak nak menganggur, ataupun memang rakyat Malaysia ni malas nak bekerja sebenarnya, ataupun memilih, ataupun dia ada kesan sebab dia orang ni tak pandai ekonomi menyebabkan dia orang tak ada ambil peluang macam Tuan Nazri cakap sebelum ni. Okey, silakan. pertama sekali kita cerita pasal percentage kadar pengangguran tu. Yang dikatakan saya rasa dalam 3% sekarang. Ya, betul. 3%. Dalam keadaan ekonomi, dia tak boleh pengangguran tu pergi 0%. Dia akan pergi sekitar 3% dan dia dah dianggap sebagai full employment ataupun guna tenaga penuh. Kira tu normal lah. Normal. Dia adalah satu keadaan yang baik. Ekonomi tidak boleh berada pada paras pengangguran 0%. Dia tak boleh berlaku. Sebab apa? Katalah kita ambil dalam keadaan ekonomi yang baik sekalipun lah, akan tetap ada orang berhenti kerja untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baru. So dalam proses peralihan tu akan sentiasa berlaku unemployment. Jadi dalam keadaan ekonomi bagus macam mana pun, kita tak akan jumpa unemployment rate 0%. Saya bagi contoh macam, kalau saya boleh bagi bahasa lain lah, contoh macam kemiskinan. Boleh tak kita letak kemiskinan pada 0%? Tak boleh. Kemiskinan tetap akan ada. Dalam keadaan ekonomi yang baik pun, macam mana baik sekalipun, kita akan tetap jumpa orang miskin juga. So PMN nak basmi kemiskinan boleh ke? Saya ada pandangan berbeza lah tentang itu. Itu nantilah. Okay. Jadi macam itulah, unemployment memang 3%. Sama, tapi soal dia sama adakah orang dalam 3% ni orang yang benar-benar mencari kerja. Memang dia tak dapat kerja. Memang maksudnya dia bukan berhenti kerja tu sebab dia nak beralih kepada kerja yang lebih baik. Tetapi dia berhenti kerja tu, dia tak ada kerja sebab dia memang tak boleh dapat kerja. Dia dah hantar resume 1,000 kali. Maknanya 3% ni adalah orang yang memang dia cuba cari kerja tapi tak dapat kerja. Dalam konteks teori ekonomi, 3%
kadar pengangguran ni dianggap guna tenaga penuh. Dalam konteks ekonomi, kita anggap ni sebagai pengangguran. Dia ada terms dia, saya lupa. Tetapi dia adalah satu pengangguran di mana pengangguran itu disebabkan orang sedang berpindah mencari kerja yang lebih baik. Lompat lah. Dia lompat lah macam tu. Dia mungkin dia berhenti dalam 3 bulan ke sebab dia dah ada peluang yang lebih baik. Itu dalam konteks ekonomi, economic teori. Tetapi sama ada dia benar-benar melibatkan orang yang sedang mencari kerja di dalam itu sekali, itu kena perlu ada kajian empirical lah. Saya tak boleh jawab benda tu. Faham. Tapi kalau ada, itulah yang kita punya concern. Concern kita bukan orang yang sedang mencari kerja, dia cari kerja lebih baik, tetapi concern kita adalah sama ada orang yang masih tak dapat kerja, dia cuba cari kerja adakah dia dalam tu. Formula. Tapi kalau kita kata pasal pekerja asing tadi lah, Ustaz dah sentuh pekerja asing, kenapa dia dekat sini? Dia bekerja dekat sini sebab dia bekerja dekat satu sektor yang memang tak boleh dimasuki oleh pekerja tempatan. Buruh lah. Tak boleh masuk ke memang orang kita tak nak masuk? Tak nak lah tu. Maksudnya buruh lah kebanyakannya. 3D, Buruh lah. 3D. Oh, okay. Dia apa ni, ada dirty apa benda lah, ada 3 tu 3D. Yang memang orang kita tak nak buat kerja tu. Saya dulu dalam industri saya tahulah. Okey. Sebenarnya mengupah pekerja asing lebih mahal kos dia daripada pekerja tempatan. Ini fakta. Sebab apa? Bila majikan ambil pekerja asing, dia kena sediakan penginapan, ada kos dia sendiri. Dia sebenarnya lebih suka ambil pekerja tempatan. Tapi bila dia ambil pekerja tempatan kita ni lari. Dia macam dia kerja sekejap 3 bulan cabut. Dia tidak ada konsistensi. So untuk itu majikan sanggup compensate, bayar lebih tinggi sikit kepada pekerja asing untuk dia dapatkan konsistensi. Sebab apa? Kalau dia tidak ada konsistensi dalam production dia akan terganggu. Dia sudah ada kontrak dengan klien dia. Dia tak dapat produce on schedule, dia kena penalty. So that's why dia sanggup untuk ambil pekerja asing bekerja di dalam sektor itu. Tak apalah, aku bayar mahal sikit pun tak apalah. Sebab kalau dia upah dalam range kerja yang sama, contohnya operator, kos untuk dia upah operator tempatan tu sebenarnya lebih murah daripada upah operator warga asing. Sebab kita kena tahu dari segi gaji tak ada beza. Bila kita bayar satu, dia dah masuk upah minimum ni. Bila kita bayar 1,700 kepada pekerja tempatan, kita kena bayar 1,700 pada pekerja asing. Betul lah, itu yang diumumkan pun. Kita tak boleh discriminate dia sebab kita adalah member kepada International Labour Organisation. Okay. Kita tak boleh buat discrimination. Tapi ada kos tambahan kepada kalau majikan upah pekerja asing, dia kena sediakan penginapan dia. Kos bawa masuk lagi. Kos bawa masuk. Banyak sebenarnya kos. Tapi dia terpaksa buat benda tu sebab dia nakkan konsistensi tu. So dia pekerja asing tu, dia masuk ke sini, dia bekerja di dalam satu sektor yang memang orang kita tak nak. Kalau orang kita tak nak, kalau orang kita nak tak apa, dia boleh balik. Tapi dia tak nak. Tapi masalahnya sekarang ni, kalau kita tengok dari segi peluang pekerjaan pun, kita dah mula bercakap dalam konteks ekonomi makro yang lebih luas. Sebab apa? Sebenarnya masalah ni berlaku disebabkan selama bertahun-tahun ekonomi kita ni dia bergerak dalam satu keadaan di mana kita berjaya menarik pelaburan asing. Tetapi pelaburan asing yang kita tarik itu adalah pelaburan asing yang mempunyai value yang rendah. Contohnya dia terlibat dalam proses manufacturing yang tidak begitu high technology. So bila kita terikat dalam teknologi sektor-sektor macam ni, kita memerlukan tenaga buruh kasar ni. Pekerja kita tak nak masuk. Tak ada kemahiran tu. Terpaksa ambil pekerja asing. So sekarang ni kalau kita perasan government dah mula ubah dia punya strategi ataupun direction investment dia. Dia dah tak ambil pelaburan yang suka-suka hati daripada luar sembarang. Yang pelik-pelik ni yang tak nak. Dia sekarang fokus kepada high tech. Sebab tu kita tengok dia ambil Google lah. Dia ambil apa ni? Amazon lah. Dia dah tapis kepada yang lebih high value supaya kita dah boleh mengurangkan dependensi kita terhadap pekerja asing. Maknanya pelabur yang kerajaan cari tu adalah yang dia melabur dekat kita, yang pekerja rakyat Malaysia boleh masuk ke situ. Dengan qualification yang sepatutnya. Sebab tu kalau kita belajar engineering, aku nak kerja jadi engineer. Betul. Sebab aku tak nak kerja jadi kerani.
Kan? Aku tak nak kerja jadi Grab food. Kan? Aku nak kerja jadi engineer. Tapi nak buat macam mana, peluang tu tak ada. Peluang tu pun terhad juga. Dia bila kita cakap macam tu, dia dah berkait dalam konteks yang lebih luas lah. Okey, jadinya penganggur dah tersangkut dah. Ada soalan tadi nak tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datangkanlah idea kepada aku. Saya tanya Ustaz. Okey, terus. Kalau macam dari segi pengangguran kan, kita boleh tengok pengangguran ni nak bagi ada dia punya kadar tu berkurang, kerajaan buat My Step, COS. Okey, jadi pengangguran akan mengurang dengan serta-merta. Dan juga internship program. Okey, itu satu hal. Tak apalah, baguslah. Itu kita boleh buat sebagai pengalaman dan sebagainya. Tapi yang macam underemployed, macam Tuan Nazri cakap sendiri, engineer nak jadi engineer, cikgu nak jadi cikgu lah, of course. Jadi macam mana pada pandangan Tuan Nazri, sekiranya orang yang ada sertifikat, degree dan ke atas, tapi dia bekerja dekat sektor gig, sektor yang bukan sepatutnya, seperti jadi kerani, apa sebenarnya impact tu betul-betul kat kita punya ekonomi? Apa kesan sebenarnya? Ini kita boleh lihat dia sebagai satu pembaziran talent. Pembaziran talent. Sepatutnya kita boleh gunakan itu untuk memberi dia satu peluang yang lebih high value added. Bila dia bekerja dalam apa yang sepatutnya dia kerja, value dia lebih tinggi. Dan bila dia bekerja lebih tinggi, dia menyumbang kepada KDNK. Pada masa sama, dia pun menyumbang kepada cukai pendapatan kerajaan lah. Okay? Jadi kalau kita tak dapat sediakan dia orang ni peluang pekerjaan, dia akan wastage lah. Dia akan satu pembaziran lah talent kepada negara kita. Tapi dia juga bergantung kepada, macam saya cakap lah, keadaan ekonomi. Lagi satu, competitiveness dari segi graduan itu sendiri, dia boleh bersaing atau tidak. Betul. Saya minta maaf cakap lah, masa saya dekat dalam, bila saya bekerja dulu, saya pun salah seorang panel interview. Saya interview yang ada degree. Expectation saya macam ni. Tapi dia datang, bukan sahaja datang lewat, dengan pakaian yang saya tak tahu. Lepas tu cakap pun tak ada skill. Tak compatible lah maksudnya. Kita bukan tak nak ambil dia. Betul. Tapi kita tak nampak kualiti tu. Kita pun tak nampak kesungguhan dia. Saya boleh cakap generasi sekarang memang macam gitu. Saya tak tahu kenapa. Sambil lewa lah. Sambil lewa. Faham. They take it for granted. Dulu saya, take for granted. macam saya. Dulu saya bukan nak cakap saya bagus sangat lah. Tak lah. Tapi saya take it very serious. Bila saya nak attend interview, seminggu sebelum tu saya dah buat research company tu apa. Proper wear, attire semua. Company buat apa? Yeah. Jangan tanya dia kata, you tahu tak saya punya company buat apa? Kita pun tengah apa lah, you buat lah. Tak boleh lah. Kita tak prepare. Dari segi pakaian, dah beli dah baju, tie, semua. Prepared lah. Prepared, well prepared. Generasi saya macam gitu. Generasi sekarang saya tak tahu kenapa. Kan? So that's why, kalau kita nak kata orang yang underemployment, contohnya macam sepatutnya dia dapat pekerjaan level tu, dia tak dapat. Position dia. Jangan kita salahkan 100% keadaan ekonomi. Kadang-kadang individu tu pun menyumbang juga kepada kegagalan dia mencari kerja. Sikap dia lah. Sikap dia. Okay. Lagi satu, jangan expect kita hantar resume satu company terus dapat. Hantar ratus. Ribu-ribu. 1,000 pun kita hantar. 1,000 kan? So itu kan saya bergantung kepada kita punya sikap juga. Itu belum tentu nak bagi gaji banyak lagi. Belum. Orang rezeki banyak tu. Lagi satu, saya pun tak faham generasi sekarang. Saya pernah interview candidate lah. Saya baca dia punya resume. Saya tak tahu apa berlaku pada generasi zaman sekarang. Adakah dia orang terpisah daripada realiti dan sebagainya? Keluar fresh graduate, minta jawatan manager. Apa ni? Loss. You jurang tu tak kena. Apa ni? Kan you ada pengalaman tak? Minta jawatan manager gaji 6-7 ribu. Apa ni? So nampak tak? You dah lost dekat situ. Macam Sir Akmal cakap lah, lost generation. Generasi Alpha lebih saya panggil lost generation lah. Diorang tercari-cari. Dengan ini saya serahkan tanggungjawab ni kepada pendidik kembali. Kan, untuk mendidik dan membetulkan mereka ni. Betul kan? Berat. Dia orang sekarang lost. Ya, betul. Sebab dia orang terlalu banyak pilihan. Yes. Dalam kita pun kadang-kadang parent zaman sekarang ni pun ada silap dia. Sebab kadang-kadang anak kita nak ni kita bagi.
Jadi diorang rasa macam senang tau. Macam anak saya kan, dia nak game Nintendo ke apa. Ya ni, kadang-kadang saya fikir salah juga saya bagi je. Benda tu sebenarnya menyebabkan dia tak tahu dia selesa lah. selesa. Terlalu Minta apa selesa. dapat, minta dapat. Zaman saya dulu, jangan kata nak minta jam tangan nak apa, nak minta baju sekolah baru pun menggigil ni dengan ayah ni. Baju sekolah padahal dah koyak ni. Kan? Pun menggigil sebab kita tahu bukan senang nak dapat. Betul. Sekarang kerajaan bagi baju semua. Lagi untung sekarang. Bukan itu saja, STR pun dia bagi. STR, bantuan macam-macam sebenarnya. Itu tanggungjawab kerajaan, dia kena bagi. Lepas tu zaman sekarang, cikgu beratur depan sekolah sambut pelajar. Ya, betul. Betul kan? Dimanja-manja kan. Terpaksa. Saya zaman sekarang, saya tengok, ya Allah, kalaulah aku dulu disambut oleh cikgu datang pergi sekolah, semangatnya saya macam tu. Tapi sekarang ni budak masih tak nak sekolah. Betul. Kan? Masih tak nak sekolah. Dekat mana silapnya sekarang ni? Saya kena jawab sikit. Kena jawab, Syamah kena jawab. Dia bagi saya, Ustaz, dia bukan kalau nak kata silap tu tak adil lah. Kita panggil perubahan zaman. Okay. Daripada zaman era yang kuat akan lahir zaman yang gemilang. Daripada gemilang, zaman yang selesa. Ini ayat macam ahli politik ni. Ahli politik ini kita ambil The Wise Man. Okay. Quotes. Jadi daripada zaman yang selesa, lahirnya generasi yang lemah. Dia macam berpusing Ya, circle. Semua benda ada circle. Jadi kitaran perniagaan tadilah pusing. Ya, betul tuan. Jadi kalau kita nak tengok, ini zaman mereka. Memang cabaran setiap individu, bukannya cikgu je. Bukannya cikgu, bukannya pempengaruh, bukannya ustaz. Semua. Media. Terutama macam-macam lah. Parent. Kena cakna betul-betul. Kena educate orang. Kena tell apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat. Jadi ini semua tanggungjawab semua. Bukan salah siapa-siapa. Tanggungjawab semua. Sebab mereka berada di zaman yang sangat selesa. Macam Tuan Nazri cakap, bagi Nintendo, bagi ni, Ustaz cakap, bagi tu, bagi ni. Jadi diorang perlu ada seorang ataupun masyarakat lah perlu bagi tahu. Kau kena ni, kau kena habiskan SPM. Tanggungjawab semua. Ini belum masuk lagi kalau pandangan masa depan lah. Saya baca dalam semalam DH punya statistik, dia sebut sejak 2020 dia kata dekat sini 300,000 pekerjaan hilang disebabkan AI artificial. Ini baru start 2020 sampai sekarang. Ke depan ni saya tak tahu apa yang akan berlaku. Dan saya rasa kalau dia tak bijak membaca peluang ke depan ni, dah lah tak ada kerja budak-budak ke depan ni. Betul. Lagi masalah AI ni zaman tu akan sampai. AI, betul. Akan sampai. Dia AI ni apa yang saya nampak lah, pekerjaan-pekerjaan yang low skill dia akan habis. Low skill akan habis dulu. Dia akan automate, dia akan digantikan oleh AI. Sebagai contoh macam orang yang buat kerani key in data entry, habis pekerjaan tu habis. Even orang yang kerja dekat receptionist habis. Kerja-kerja yang low skill akan habis. Orang-orang yang low skill ni akan digantikan dengan robot. Orang yang dekat atas ni kena tahu macam mana dia nak handle AI. Kalau dia tak pandai adapt dia punya skill, dia tak upgrade skill dia untuk dia control belajar AI, dia pun akan out. Sebab you punya skill dah tak relevan. AI lebih kuat daripada dia. AI lebih kuat. Robot pun dah ada dah sekarang. Yes. Pekerjaan yang sebab itu, kalaulah kita sekarang ni berada dalam satu keadaan di mana aku just nak kerja kerajaan sajalah. Aku tak kisahlah jawatan apa Nak upgrade skill apa tak nak. Tak kisah, tak ada masalah. You akan satu hari nanti you akan go dulu. You akan go dulu. You kena, bila you berada dalam satu level macam ni, you kena tahu, kena membaca ke depan. Aku punya skill ni boleh tak robot gantikan aku? Boleh. Upgrade you punya skill. Sampai robot tak boleh ganti. Selagi robot boleh gantikan you, habis. Jangan sekarang ni kita tengok Grab rider. Grab rider yang hantar semua tercakap brand. Dia boleh mute tadi. Okay. Satu hari, jangan take it for granted. Orang yang buat rider ataupun orang yang buat Grab, benda tu boleh automate. Betul. Orang yang buat kereta, akan ada kereta yang tak ada pemandu. Kan? Benda-benda yang kita fikir boleh automate oleh robot akan habis. Kita kena sedar kita dekat mana. So saya pun kena sedar. Saya ni content creator, cerita pasal ekonomi. Ada tak AI boleh gantikan saya cakap pasal ekonomi? So saya kena terus evaluate
evolve saya punya content supaya tak boleh digantikan oleh AI. Kita kena troubleshoot AI tu. Bukan AI tu. Semalam pun saya tengok Anugerah apa tahu semalam kat ada TV kat TV tu kan. AI yang jadi host. AI jadi host AI jadi host. Host adalah 2 orang tu. Kan maknanya AI pun ada juga kat situ. Maknanya host nanti pun dah hilang kerja dah. Dia tak ada jadi host dah. AI yang akan ambil alih. Kan? Maknanya zaman tu akan sampai. Tapi kalau kita tak buat preparation, tak tambah skill, so pekerjaan kadar pengangguran ni akan tetap sama lah. So kadar pengangguran tadi tak boleh pergi kepada 0%. Tak boleh. Dari segi realitinya tak mungkin. Tak mungkin. Memang akan ada orang Memang tak akan bekerja. ada orang menganggur. Sama ada kalau orang yang jadi content creator buat bisnes itu, dia termasuk dalam bukan penganggur. Okay, itu yang kita persoalkan tentang data ni adalah data yang kita anggap dia sebagai satu data formal lah dalam pekerjaan formal. Okay. Sebenarnya ada satu data yang pekerjaan tak formal ni tak di-capture oleh government. Contohnya macam gig yang tak dibayar gaji secara bulanan. Data ni tidak di-capture oleh government sebenarnya. So mungkin diorang ni tak termasuk di dalam yang 3% tu. Yang dibaca 3% ni adalah mereka yang masuk dalam formal je. Mungkinlah yang 3% ni ada buat bisnes tepi, buat dropship ke apa. Even kalau kita kata suri rumah pun, suri rumah sekarang ni boleh buat income. Betul. Dari segi dia punya formal registration, dia dibaca sebagai orang yang tak bekerja. Tapi sebenarnya saya jumpa ramai suri rumah buat duduk kat rumah buat bisnes, boleh dapat income. Kena pandai jadi peluang lah. Dapat je peluang. So maknanya kalau kita nak bincang gaji minimum, baru nak masuk ni, gaji minimum 1,700 tadi tu, dia tak terkesan lah kalau orang yang buat bisnes. Dia tak ira pun. Tak kira pun. So kalau orang yang duduk dalam mainstream yang selesa makan gaji apa semua ni, so kalau kita nak kata gaji minimum 1,700 ni, okay, cukup ke tak cukup? Okay, ini persoalan cukup emas ni. Gaji minimum 1,700 ni cukup atau tidak? Dia bergantung kepada siapa yang kita tanya. Saya bagi contoh macam kalau kita tanya pekerja lah. Cukup tak 1,700? No way. Pekerja takkan cakap cukup. Kalau kita, especially kalau kita duduk kat bandar, cukup tak 1,700? Tak cukup. Jangan kata 1,700, kita naikkan kepada 2,500, kepada 3,000. Tak cukup juga kalau duduk kat bandar. Tapi kalau kita duduk kat kampung, dia mungkin akan cakap, okay lah, bolehlah survive. Okay, boleh survive. Tapi kalau kita tanya majikan tak nak bagi 1,700 tu. Kan? Majikan kalau tak ada minimum wage lagi dia suka. So maksud saya adalah dia 1,700 ni dia bergantung kepada titik di manakah majikan dan pekerja ni boleh mencapai persetujuan. Kalau kita nak kata cukup atau tak cukup, persoalan itu kita bincang sampai tahun depan pun tak boleh habis. Benda subjektif. Tak boleh habis. Dan 1,700 ni kita tanya semua pekerja, dia suka, dia setuju, tak boleh setuju semua. Semua orang yang bekerja tak boleh setuju 1,700. Majikan, of course majikan semua. Sebab tu bila kerajaan tetapkan 1,700, banyak majikan bising. Sekarang ni kata habis kita punya bisnes lah dan sebagainya. Tapi angka 1,700 ni datang daripada mana sebenarnya? Ya, tu nak tahu juga. Kan? 1,700 dia adalah satu angka yang ditentukan oleh satu perbincangan council di dalam kita panggil sebagai National Wage Consultative Council, NWCC. Dekat dalam NWCC ni ada wakil kerajaan, ada wakil majikan, ada wakil pekerja. So diorang ni berbincang. Okay, wakil majikan akan cakap, kita kena ada wakil lah, semua nak masuk dalam perbincangan tak boleh. Tak boleh buat keputusan. Tak boleh. Kan? Wakil majikan ada, wakil pekerja of course dia akan ketika oleh Kesatuan Sekerja. Diorang akan berbincang, okay, sekarang ni dah sampai tak masa untuk kita naikkan kepada 1,700 daripada 1,500. Kalaulah boleh dicapai persetujuan ni, okey, kita bawa ke kabinet untuk bagi kelulusan. Okey, Tuan Azri, saya rasa menarik isu gaji 1,700 ni. Saya pun nak tahu macam mana 1,700 ni diuraikan dengan lebih lanjut, macam mana dia diputuskan lah, ditetapkan kan. Tadi ada sebut kena ambil pandangan majikan apa semua kan. Tapi saya nak tahu lebih dalam lagi, adakah diambil pertimbangan juga faktor ekonomi semasa, inflasi dan sebagainya. Mungkin dihuraikan selepas segmen ni. Kita berehat sekejap. Boleh? Boleh. Okey. Bajet baru ni seolah-olah macam enforcement tu macam betul-betul nak buat lah, macam bukannya selected sector apa semua kan. Dia akan buat sampai pekerja asing pun nak dibagi yang sama juga. Itu memang kena bagilah sebab hak kesamarataan kan.
Kemudian peniaga kecil kan, dia bagi tempoh sikit 6 bulan punya tempoh kan. So kita yang biasa akan mula 1 Februari katanya. Jadi seolah macam kerajaan dah macam tak nak bagi kata dua kepada majikan. You kena follow apa yang kami tetapkan. Dalam satu council yang dipanggil sebagai National Wage Consultative Council atau NWCC, prinsipnya pun sama. Dia akan ambil kira produktiviti pekerja, adakah dah sampai masa untuk kita tolak gaji ni ke atas. Sebab dalam sistem kapitalis atau sistem pasaran, kebarangkalian majikan untuk suka rela naikkan gaji tu dia susah nak berlaku sebenarnya. Macam-macam jenis media sekarang. Kita boleh tengok melalui televisyen. Pilihan banyak. Kita tengok melalui influencer. Jadi bagi saya kalau yang tak sampai tu sebenarnya dia yang tak nak terima. Dia tak nak terima tu saya tak pasti sebab apa. Mungkin ada dia punya pemikiran politik dia, fahaman dia. Penonton tu lah tak nak terima. Penonton tu tak nak terima apa yang cuba disampaikan. Sebab bagi saya zaman sekarang adalah zaman yang sangat senang nak dapat informasi. Melalui hujung jari je. Semua benda boleh dapat.